Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan bapak semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih sentiasa menyokong channel ini. Tuan-tuan dan bapak semua, satu soalan yang saya nak tanya sebelum saya meneruskan hujah hari ini. Adakah Zaid Hamidi perlu ditukar sebagai Presiden UMNO? Ataupun adakah Zaid Hamidi perlu dikekalkan? Setiap komen Anda, pilihan Anda boleh komen di bawah, supaya kita boleh bertukar pendapat. Sekiranya saya diajukan soalan yang sama, saya akan jawab mana-mana pun oke. Disebabkan kedua-duanya mempunyai kebaikan. Sekiranya presiden ditukar, Zaid Hamidi ditukar, sudah pasti pemimpin yang baru akan membawa pembaharuan kepada UMNO. Itu pandangan yang pertama. Namun pandangan yang kedua, tidak semestinya yang menukar itu, yang menjadi presiden baru itu boleh memberi pembaharuan yang baik kepada UMNO. Jadi yang kedua, tuan-tuan dan bapak semua, sekiranya Zaid Hamidi kekal, mungkin Zaid Hamidi akan boleh membantu ataupun menjadikan UMNO lebih baik hari demi hari, disebabkan beliau hari ini adalah timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan, jangan lupa tekan butang like, share video ini kepada seluruh Malaysia supaya mereka juga tahu isu hangat ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Banyak spekulasi yang mengatakan mudarat besar sekiranya UMNO tidak mempertandingkan dua jawatan tinggi tersebut, Presiden UMNO yang disandang oleh Zaid Hamidi pada hari ini, dan juga timbalan Presiden UMNO yaitu Muhammad Hassan ataupun Tokmat. Ada yang kata jangan pertandingkan kedua jawatan ini, kekalkan, disebabkan sebelum ini berlaku perpecahan di dalam UMNO selepas jawatan ini dipertandingkan. 70 tahun yang lalu, sejarah 70 tahun yang lalu di dalam UMNO berlaku perpecahan setelah pemimpin yang kala itu telah membawa kem beliau untuk keluar daripada UMNO, dan akhirnya perpecahan berlaku. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Adakah mudarat besar akan berlaku kepada UMNO sekiranya Zaid Hamidi dikekalkan? Menurut satu penganalisis, mudarat besar menanti UMNO jika menyekat pertandingan dua jawatan utama tersebut. UMNO dikatakan berisiko untuk berdepan mudarat yang lebih besar jika menyekat demokrasi dalam parti itu dengan menghalang dua jawatan tertinggi parti daripada dipertandingkan dalam pemilihan akan datang. Ketua UMNO bahagian Alor Setar, Datuk Yusof Ismail, menegaskan alasan untuk memelihara kestabilan yang digunakan pihak tertentu bagi menyekat pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden tidak berasas dan memualkan. Katanya alasan yang sama turut digunakan ketika menangguhkan pemilihan parti menjelang PRU ke-15. Namun ia jelas tidak memberi kesan kepada UMNO, kepada kekuatan UMNO apabila parti itu mencatat kekalahan terburuk dalam sejarah UMNO. Beliau juga mendakwah mudarat lebih besar akan menanti UMNO jika dua jawatan tersebut tidak dipertandingkan, yang mana UMNO akan ditolak oleh parti dan rakyat secara keseluruhan. Alasan yang sama sebelum PRU 15. Kononnya untuk pastikan parti kuat dan menang. Menang apanya? Ya, memang kita tahu UMNO memang kalah. Tetapi menurut Raja Petra Kamarudin sebelum ini juga yang menyatakan bahwa UMNO sengaja nak kalah PRU 15. Gila ke apa? Maafkan saya tuan-tuan dan bapak sama. Tetapi saya berpikir, adakah parti sebesar ini, parti yang berpengaruh di Malaysia ini, sengaja nak kalah dalam pilihan raya umum hanya untuk menggulingkan seorang pemimpin di dalam UMNO, yaitu Ismail Sabri? Adakah benar-benar Zaid Hamidi dan kepimpinan yang lain benar-benar bersatu untuk menggulingkan Ismail Sabri? Menurut Raja Petra, itu adalah matlamat utama UMNO untuk menggulingkan Ismail Sabri Yaakob pada ketika itu, dan di mana Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri untuk Barisan Nasional untuk UMNO.
Jadi adakah relevan apa yang dinyatakan oleh Raja Petra, di mana beliau mengatakan bahwa matlamat utama UMNO adalah menggulingkan Ismail Sabri, sebab itu sengaja nak kalah. Adakah begitu pula tuan-tuan dan puan semua? Apa komen Anda? Jadi menurut Ketua UMNO bahagian, Alor Setar Datuk Yusof Ismail menegaskan jawatan Presiden UMNO dan timbalan Presiden UMNO perlu dipertandingkan. Jadi apa komen Anda? Adakah Zain Hamidi perlu dikekalkan? Tokmat perlu dikekalkan, ataupun kedua-dua mereka patut ditukar untuk memberi reformasi pembaharuan kepada UMNO? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Seperti yang kita tahu, pada tahun lalu, pada bulan Desember yang lalu, MB ataupun Menteri Besar Kedah telah disaman oleh Anwar Ibrahim akibat beberapa salah laku yang tidak disukai oleh Perdana Menteri. Dan tiba-tiba Menteri Besar Kedah Sanusi membuat satu kejutan. Beliau kata, "Mahu jumpa Perdana Menteri." Apa kamu rasa? Apa Anda rasa, tuan-tuan dan puan semua? Apa tujuan sebenar Menteri Besar Kedah Sanusi tiba-tiba mahu jumpa Anwar Ibrahim? Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang like, share video ini, dan subscribe. Dan saya mengucapkan ribuan jutaan berbilion terima kasih kepada Anda semua yang sentiasa menyokong channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, seperti yang kita tahu, Perdana Menteri pernah ataupun telah menyaman Menteri Besar Kedah Sanusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memfailkan saman terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi berhubung ucapan pilihan raya dalam ceramah Menteri Besar Kedah pada 13 November yang lalu yang didakwa berunsur fitnah. Dan hari ini tiba-tiba Menteri Besar Kedah Sanusi mahu berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan selaku plaintiff telah memfailkan saman di Mahkamah Tinggi Alor Setar Kedah pada Selasa pada tarik yang telah ditetapkan melalui firma guamannya, yaitu SN Ne and Partners, dengan menamakan Muhammad Sanusi sebagai defendant tunggal. Dan hari ini kenyataan ataupun pendedahan media terkini daripada Menteri Besar Kedah itu, di mana hasrat Sanusi untuk berjumpa dengan Perdana Menteri. Dan apa tujuan Sanusi untuk berjumpa dengan Perdana Menteri? Sanusi mahu jumpa Perdana Menteri, bincang Kedah Aerotropolis. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi akan berjumpa dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan isu berkaitan pembangunan projek Kedah Aerotropolis. Oh, rupanya ingin berjumpa dengan PM, hasratnya adalah untuk perbincangan berkaitan pembangunan projek Kedah Aerotropolis. Janganlah pula kita fikir Sanusi mahu jumpa dengan Anwar Ibrahim, nak minta maaf, nak merayu, nak masuk Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan dan puan semua, sebenarnya tujuan sebenar Sanusi untuk berjumpa dengan Anwar Ibrahim adalah untuk membincangkan perkara penting untuk negeri Kedah. Muhammad Sanusi berkata, pertemuan itu perlu bagi memberi penerangan penuh kepada Perdana Menteri bahwa proyek itu tidak akan membabitkan wang kerajaan persekutuan. Katanya, Kedah Aerotropolis yang turut merangkumi pembangunan lapangan terbang antara Kulim di Mukim Sidam Kiri, Kuala Muda akan dilaksana melalui kaedah inisiatif keuangan swasta ataupun PFI. Saya telah mengarahkan lapangan terbang antarabangsa Kulim ataupun KXP Holding mengaturkan pertemuan bersama Perdana Menteri yang belum mendapat gambaran penuh mengenai proyek yang dicadangkan ini.